yang dimuliakan ahli keluarga almarhum Tuan Guru kita Syekh Khalid dan Syekh Ibrahim Al-Biari, Mak Ani beserta anak-anak Tuan Guru almarhum Syekh Khalid, seterusnya pengerusi Persatuan Kebajikan dan Perawatan Islam Darul Waqi, Al-Fadil Tuan Guru Dr. Haji Maknawi bin Mat Yusof, para ahli jawatan kuasa, Dr. Rashidah, ya, semua yang terlibat di dalam program ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin kurnia limpah perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul di dalam aplikasi Zoom, ya, untuk halaqah ilmu yang akan kita langsungkan sebentar lagi. Jadi saya akan memberi sedikitlah pengenalan berkenaan dengan pusat kita, iaitu Persatuan Kebajikan dan Perawatan Islam Darul Waqi Malaysia, ya, yang bertanggungjawab untuk menjadi host bagi acara kuliah pada malam ini, ya. Jadi lebih dikenali dengan Darul Waqi. Jadi Darul Waqi ini adalah cetusan daripada almarhum Tuan Guru kami dalam bidang pengubatan Islam, almarhum Syekh Khalid bin Syekh Ibrahim Al-Biari bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Maknawi bin Mat Yusof dan beberapa rakan untuk menubuhkan satu persatuan untuk kita praktiskan ilmu perawatan Islam ini, dan juga di samping kita praktis ilmu perawatan Islam, almarhum Syekh Khalid bin Syekh Ibrahim Biari juga telah meninggalkan satu orang kata apa, khazanah ilmu yang cukup besar, iaitu Tafsir Ar-Raqi, yang mana sekarang ini sedang diusahakan oleh Darul Waqi untuk menerbitkannya dan mencetaknya. Dan setakat ini kita telah menerbitkan daripada juzuk 30 hinggalah ke juzuk 21, dan akan diterbitkan lagi juzuk-juzuk yang lain mengikut susunannya. Ini diusahakan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Maknawi Mat Yusof yang banyak, ya, mengorbankan masa dan tenaga untuk menyiapkan, ya, proses tafsir juzuk tafsir Al-Quran yang dikenali dengan Tafsir Ar-Raqi, yang sama-sama kita akan mempelajarinya pada malam ini, ya. Jadi Darul Waqi ini satu persatuan kebajikan yang membuat praktis amalan-amalan pengubatan Islam. Senang ceritanya mengubat orang ramai, mengubat pesakit-sakit mengikut kaedah rawatan yang mengikut berlandaskan syariat Islam, ya, Quran dan Sunnah. Dan di samping itu kita juga membuat sesi-sesi pengajian, ya, sesi pengajian dalam bidang tafsir Al-Quran, ya, yang mana ditinggalkan oleh almarhum Syekh Khalid bin Syekh Ibrahim Biari yang dikenali dengan Tafsir Ar-Raqi. Jadi dua cabang itu menjadi keutamaan bagi Persatuan Pengubatan, Persatuan Kebajikan dan Perawatan Islam Darul Waqi untuk kita buat program. Jadi pada malam ini bersandarkan kepada cabang ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kita telah melancarkanlah program ini. Alhamdulillah telah mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Alhamdulillah dengan bantuan daripada AJK kita, ya, Ustaz Azizan, yang banyak bantu dari segi teknikal, ya, yang merupakan engineer di TMB. Jadi beliau banyak bantu kita dari segi teknikal ni sebenarnya. Dan juga sokongan kewangan daripada tuan-tuan dan puan-puan bendahari kita Ustaz Fauzi Yahya dan semualah AJK, Dr. Rashidah yang telah bertukus lumus untuk menjayakan program ini. Jadi antara objektif, ya, program Tafsir Al-Quran Juzuk 30 ini adalah menerusi kuliah ini, peserta-peserta akan mengetahui kaedah membaca surah dengan betul dan juga menguasai terjemahan bagi setiap surah, di samping meningkatkan penghayatan melalui huraian setiap ayat dalam sesuatu surah dan memberi peluang untuk beramal dan berdasarkan pengajaran dari surah-surah yang dipelajari. InsyaAllah menerusi objektif ini, jadi Tuan Guru kita Al-Fadhil Dr. Maknawi Mat Yusof yang berpengalaman luas dalam bidang tafsir Al-Quran dan mempunyai ijazah PhD di dalam bidang bahasa Arab dan juga pengajian Islam. Beliau sangat-sangat mahir dalam bidang tafsir ini. Jadi sama-samalah kita mengambil manfaat daripada ilmu
Tuan Guru Dr. Mat Nawi, mudah-mudahan kita mendapat barakah bersama insya-Allah. Jadi Darul Waqi sangat berbesar hatilah tuan-tuan dan puan-puan semua dapat menyertai kami di dalam program ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kami sehingga sesi yang akhir, siri kita yang terakhir yang dijangkakan daripada bulan Februari hingga bulan Julai, dan malam ini hanya testing. Kita try dulu sistem. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya rasa setakat itu dululah ucapan ringkas saya untuk memperkenalkan Darul Waqi. Mudah-mudahan kita semua diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pulangkan kembali mikrofon ini kepada pengurusi kita, Al-Fadhil Syekh Azizan bin Ramli. Persilakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syuki. Okey. Seterusnya kita menjemput Ustaz Zainuddin Abdul Rahman. Ustaz Zainuddin ada di dalam ni tak? Okey, tak apa. Jika tak ada Ustaz Zainuddin, kita teruskan pada agenda seterusnya, iaitu tanpa membuang masa saya menjemput Tuan Guru kita Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ustaz, mikrofon tak buka Ustaz? Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-ilma alimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Terima kasih kepada yang berbahagia sahabat kita Syekh Azizan bin Ramli, yang berbahagia Setiausaha Darul Waqi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syuki Husin, yang berbahagia bendahari kita Ustaz Fauzi, dan juga kepada kawan-kawan dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat diberi ruang untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Majlis yang saya namakan sebagai majlis atau majlis yang kita namakan sebagai satu laluan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyelusuri satu jalan untuk mencari kerajaan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Sebelum kita meneruskan kuliah tafsir kita pada malam yang berbahagia ini, ingin saya dengan penuh berbesar hati merakamkan kepada keluarga almarhum Syekh Khalid bin Syekh Ibrahim Al-Ibyari yang sudi memberikan sokongan, motivasi sehingga terlaksananya program seumpama ini. Sebenarnya program ini dah lama kita rancangkan, tapi alhamdulillah pada malam ini dengan pelbagai halangan-halangan kecil kita berjaya harungi. Akhirnya sebagaimana yang tuan-tuan dapat kongsi bersama, kita dapatlah untuk menyelusuri bersama-sama dalam tafsir juzuk 30, dan kita pilih pada malam ini ialah surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Saya tak nak panjang-panjang sangat, kita terus masuk kepada tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara menunggu qari kita Ustaz Din dapat masuk, jadi kita baca sama-sama dulu. Nanti lepas ni di akhir majlis Ustaz Din qari kita akan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terjemahan ringkas dengan nama Allah yang mengurniakan rahmatnya di dunia dan rahmatnya di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Tuhan Allah, Tuhan yang memelihara mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim,
yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah saja ya Allah yang sembah dan engkau sajalah yang kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang engkau berikan nikmat, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan juga jalan yang sesat. Baik, kita kupas pada ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan di sana, mestilah kita memulakan atau marilah kita sama-sama memulakan sesuatu kerja kita dengan menyebut nama Allah agar kita mengharapkan tayammunan wa tabarrukan, supaya kita mendapat keberkatan daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rupanya seluruh alam ini berjalan atas nama Allah. Matahari nak datang pagi besok, nak muncul matahari itu pun kena sebut nama Allah dengan lapan yang kita baca di akhir surah Hasyr. Dan malaikat Israel tidak dapat mencabut nyawa selagi mana tidak menyebut nama Allah. Atas dasar itu begitu hebat sekali Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam ini dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menghayati basmalah ini? Iaitu aku memulakan, maksud Bismillahirrahmanirrahim, aku memulakan kerjaku ini dengan memohon bantuan dan pertolongan dengan iringan namamu ya Allah, bagi memperolehi keberkatan darinya dengan rasa penuh ketaatan, pengagungan serta kecintaan yang mendalam untuk pengabdian diri kepadanya. Turunnya basmalah, kalau kita nak tengok sikit bagaimana kisah turunnya basmalah ini. Ayat yang pertama, Nabi SAW menulis dahulu Bismikallahumma, kerana setelah turunnya ayat faqalarkabu fiha bismillahi majriha, maka Nabi pun menggunakan perkataan bismillah. Selepas itu turun ayat dalam surah Al-Isra, qul Allah awida'ur rahman, maka Nabi pun menulis minta ditulis bismillahirrahman, sehinggalah turun sempurna surah ataupun ayat bismillah ini. Innahu min Sulaiman, dalam surah An-Namlu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu pasal dalam satu hadis menyebut semua perkara itu ada ada kekuatannya. Jika tidak dimulakan dengan bismillah, faqad aqta, yakni abtar. Abtar itu maksudnya tiada lagi keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama bersepakat bahawasanya memulakan satu kerja itu ialah sunat dengan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tengok dalam sebuah hadis untuk merujuk balik kepada surah Al-Fatihah ini. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia menjelaskan daripada Nabi SAW, sesiapa yang solat dan tidak membaca Fatihah, maka tidak sempurna solatnya. La salata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Seorang yang bersembahyang tidak membaca Fatihah, maka tidak sempurna, tidak sahlah solatnya. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki dan sebagainya, mereka berpandukan kepada imam, kerana pada pandangan mazhab Maliki contohnya, innama ju'ilal imam yu'tamma bih, sesungguhnya imam itu akan menanggung apa yang dilalui oleh makmum. Tanpa itu perbahasan fiqh kita tinggal di tepi, kerana itu perbahasan yang agak panjang. Baik, jawab Abu Hurairah, bacalah satu surah Fatihah iaitu ada dalam diri kamu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW. Aku ini hadis kursi Nabi SAW menceritakan hadis ini. Hadis ini adalah hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala membahagikan dua perkara. Satu bahagian adalah untuk Allah, satu bahagian adalah untuk hamba-Nya, iaitu satu surah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Baik, kita tengok pada ayat yang pertama. Baik, saya kecilkan sikit ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Ibn Jarir dalam tafsir Al-Kabir, dia menceritakan alhamdu itu bermaksud syukur dan puji, atau puja dan puji. Puja ialah hanya untuk orang yang disembah, iaitu Allah. Puji untuk sesiapa je. Tapi bila disebut alhamdu, ada alif lam. Alif lam di situ alif lam jinsiyah yang bermakna istighraq, bermakna semua puji masuk di situ. Oleh sebab itu dia lebih tinggi daripada ahmadu atau yahmadu atau nahmadu ataupun alhamda ataupun alhamdi. Alhamdu memiliki semua mutlak,
puji dengan kita puji itu tanpa mengharapkan pemberian pun daripada kita tak mengharap pemberian Allah pun kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagaimana disebut sini adalah ucaplah alhamdulillah, jadikanlah puji itu hanya untukku ya Allah kerana aku pemilik tunggal bagi alam ini ya. Baik, hadis ini menjelaskan konsep komunikasi dua hala di antara Allah dan seorang yang sedang membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya. Artinya, apabila kita membaca surah Al-Fatihah, maka setiap ayat yang dibaca oleh kita didengari dan akan dijawab serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak tengok bagaimana kita nak menjelaskan bahawasanya solat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Oleh sebab itulah orang yang membaca Al-Quran, dia tak akan boring. Tuan Syekh Almarhum, Syekh Khalid, dia selalu bagi tahu kami. Dia kata, saya membaca Quran, saya tak boring kerana saya bercakap dengan Allah. Bagaimana bila ini yang disampaikan oleh Nabi. Bila sampai ayat azab, minta jauh. Bila sampai ayat rahmat, minta rahmat. Bila sampai ayat syurga, minta diberikan syurga dan sebagainya. Jadi bermaksud, dia adalah satu novel, kalau kita boleh buat, dan saya kata, novel menceritakan satu cerita kehidupan. Dan watak itu, kita berada dalam novel tersebut. Mana tak seronok. Bagaimana diceritakan yang Sayyidina Abu Bakar, bila mana surah Taubah dibaca kepadanya. Sampai kepada ayat la tahzan innallaha ma'ana iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka Sayyidina Abu Bakar kata kepada sahabat tadi, berhenti, sesungguhnya akulah kawan orang itu, iaitu akulah kawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna watak Sayyidina Abu Bakar ada dalam surah Taubah, iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam minda kita yang meyakini sepenuhnya bahawa segala nikmat yang diperolehi semuanya adalah datang dari Allah dan anugerahnya, maka hati yang ikhlas itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, sesungguhnya hamba-Ku ini telah mengiktirafkan aku sebagai Rabb yang mencurahkan rezeki dan semua nikmat kepadanya. Dia bersyukur padaku dengan seikhlas hatinya. Itu pasal kalau tuan-tuan pejam sekejap tengok bagaimana Allah Ta'ala memulakan Al-Quran yang ada 114 surah itu dengan perkataan yang pertama, iaitu Alhamdulillah. Allah Ta'ala ajar kepada umatnya, kepada hambanya, bagaimana untuk mengucapkan Alhamdulillah. Allah Ta'ala memulakan diri sendiri. Allah Ta'ala puji diri sendiri. Alhamdulillah, segala puji. Bagi siapa? Bagi Tuhan pemilik sekian alam ini. Abu Hurairah menceritakan, ini hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani 'abdi, sesungguhnya hamba-Ku telah memujiku. Dari segi bahasa, alhamdulillahi rabbil alamin, al di hadapan itu maksudnya lil istighraq. Istighraq maksudnya mencakupi semua kepujian itu adalah milik Allah jua. Kita tak sempurna puji tuan-tuan. Kita puji bos kita, sebenarnya puji serpihan saja, tak puji sepenuhnya. Kita puji orang rumah kita pun, puji sebahagian saja, tak puji keseluruhannya. Tapi bila kita puji Allah, bermakna kita puji keseluruhannya. Daripada kita hidup, daripada kita makan, daripada kita bernafas, daripada kita mati dan sebagainya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal dia sebut di sini, lillah, alhamdulillah. Li yang kedua ini adalah listihqaq. Allah Ta'ala saja yang berhak menerima pujian tersebut. Orang lain tak berhak menerima pujian itu. Istihqaq ialah memuji Allah dengan dia berhak dipuji dan dipuja. Bukan kerana sebab peroleh nikmat yang diperoleh. Kita ucapkan terima kasih pada seseorang setelah mana seseorang itu memberikan kita sesuatu, hadiah dan sebagainya. Kita ucap terima kasih. Tapi bagi Allah, tak perlu bagi apa-apa pun, Allah Ta'ala berhak menerima pujian tersebut. Yang kedua, istighraq, iaitu meletakkan keikhlasan yang tinggi pada hati apabila mengucap Alhamdulillah. Istighraq ni maksudnya tiada lain dalam hati kita. Maksudnya puji sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala yang empunya. Yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Apabila hamba-Ku meneruskan dengan kata-kata Ar-Rahmanir Rahim, hadis Abi Hurairah menyebut, wa idh qala Ar-Rahmanur Rahim faqala ta'ala athna alayya 'abdi. Alhamdulillah tadi hamidani 'abdi. Bila sampai Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya 'abdi. Hamba-Ku telah memuji-muji aku. Dengan ikhlas dan memahami maksudnya bahawa Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita dan akan memberi rahmatnya sama telah kita mati nanti, maka bacaan ini akan dibalas oleh Allah
Hamba-Ku ini telah mengakui segala rahmat-Ku ke atasnya di dunia ini dan mengharapkan rahmat yang sama di akhirat nanti. Akulah sumber rahmat-rahmatnya itu. Kita tidak akan dapat rahmat hanya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita nak kupas sikit dalam tafsir Al-Baghawi, dia menyebut Ar-Rahman membawa makna umum, Ar-Rahim membawa makna khusus. Rahman ila sirah mubalaghah daripada fa'lan. Fa'lan, dia dua-dua ni sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah bermaksud sesuatu itu berlaku dengan orang kata sepenuhnya, sepenuhnya. Fa'lan dan satu lagi rahmah. Ar-Rahman semua orang boleh miliki. Allah Taala berikan pada sesiapa saja tanpa memilih. Tapi Rahim hanya orang yang beriman. Di sini dia menyebut akan diberikan kepada orang di hari akhirat nanti. Dalam tafsir Maqalidut Tanzil, Ar-Rahman untuk mereka yang baik dan jahat di dunia. Rahman ini tak kira siapa saja, baik pendapat, jahat pendapat. Manakala Ar-Rahim bagi orang yang beriman di akhirat nanti. Ada juga yang menyebut Rahman untuk semua makhluk. Rahim bagi orang yang beriman. Ini kita nak cerita bagaimana tafsiran atau pandangan-pandangan ulama terhadap Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Baik, kita pergi kepada tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir menyebut Ar-Rahman, apa maksudnya? Merangkumi semua jenis makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Disebutkan di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memegang burung ketika mana sayapnya ditutup. Disebut dalam surah Ar-Rahman, surah Tabarakalladzi ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Ketika mana burung buka sayap itu terbang. Ketika dia tutup sayap patutnya jatuh. Jadi siapa yang pegang burung tersebut? Kata Allah, ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman, tiada siapa yang boleh pegang kecuali aku. Manakala Ar-Rahim pula adalah khusus bagi orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Apa hubungan Rahman dengan Rahim tadi? Rahmanun dunya, Rahimul akhirah. Ar-Rahim adalah hanya untuk orang yang beriman tanpa dikhususkan pada hari akhirat saja. Ini bermakna di dunia ini sudah ada rahmat Allah kepada mereka. Cuma akan nampak ketara kerahmatan Allah itu bagi orang mukmin pada hari akhirat nanti. Itu pasal guru kami ada menyebut, setiap orang yang beramal dengan ayat-ayat Al-Quran itu pasti ada rahmatnya padanya. Orang yang beriman, orang yang beramal dengan ayat Quran akan ada rahmat Allah padanya. Kita selalu sebut mujur, mujur. Orang Melayu dia kata mujur. Dia berjalan sikit saja batu jatuh. Kalau dia lambat, batu jatuh atas kepala. Kita cakap dia, mujur, awak cepat sikit. Kena pula kena kat pipi, mujur. Kalau tidak kena kat mata kamu. Kita orang Melayu kata mujur. Sebenarnya itu rahmat Allah yang tidak kena kepada seseorang kerana dia adalah orang yang beriman. Ini bermakna segala kejahatan dan keburukan yang akan menimpa orang yang beramal dengan ayat Quran akan terelak kerana rahmat Allah itu protection untuk dirinya. Tuan-tuan, rahmat Allah itu protect pada dirinya. Apabila hamba kita itu Malik Yaumiddin berkata, Malik Yaumiddin, sesungguhnya hamba-Ku ini akan memuliakan aku sebagai pemilik hari akhirat. Wa iz qala Malik Yaumiddin qala majjadani rabbi, majjadani abdi, majjadani abdi. Hamba-Ku telah memuliakan aku. Baik. Malik Yaumiddin ini ada dua benda. Satu isim fa'il dalam bahasa Arab. Saya ialah kena sentuh juga tentang bahasa Arab. Minta maaflah kalau tuan-tuan baru dalam bahasa Arab, tapi saya tahu ada rakan-rakan yang dah mahir bahasa Arab. Malik Yaumiddin itu panjang. Malik Yaumiddin itu pendek. Malik Yaumiddin itu pendek. Ini dalam bacaan Warash. Malik itu adalah masdar, Malik itu adalah isim fa'il. Isim fa'il membawa makna pembuat, iaitu pemilik dan juga pemilikan. Malik saja adalah pemilikan. Bermakna Malik itu lebih berkuasa, menguasai dan sebagainya. Dengan mengakui bahawa Allah saja yang berkuasa di akhirat nanti, iaitu pada hari kebangkitan kita menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik hari kebangkitan. Allah Taala pemilik hari penentu hisab. Allah Taala juga penentu kepada syurga dan neraka. Pada hari kecelaruan mahsyar. Besarkan sikit. Kerajaan Allah dalam surah Al-Hajj, saya nak sebut di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai Malik Yaumiddin. Firman Allah, Al-mulku yauma idzil lillah, al-mulku yauma idzil lillah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menguasai
hari tersebut. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Allah Subhanahu wa taala menyebut hak itu adalah milik Allah, Tuhan Ar-Rahman. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ini ketika mana Allah Subhanahu wa taala tiupkan, bila mana ditiupkan sangkakala, semua orang bangkit balik. Lantas Allah Taala tanya, siapakah raja pada hari ini? 3 kali Allah Taala tanya, tak ada seorang pun dapat menjawab. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Dalam surah Al-Fitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu tiada seorang pun boleh menguasai dirinya kecuali Allah yang akan menguasai. Ini dia kata Malik yauma idzin li ahadin li ghairillah. Tidak ada raja pada masa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di sini disebut bila kita membaca Malik Yaumiddin, dalam diri kita, kita resapkan rasa bahawa Allah lah pembela kita. Di akhirat kita diberi pilihan, kamu nak panggil siapa sebagai hakim kamu? Ibu kamu, Tuhan kamu atau siapa? Maka pada masa itu manusia lebih memilih Allah daripada ibu kita sendiri. Pasal Allah itu Maha Adil. Allah Taala itu Maha pengampuni. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Taala Maha pengampun dan juga Maha memberi rahmat. Diceritakan apabila diarahkan masuk ke neraka, semua akan bergerak ke neraka. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ini berpaling. Maka Allah Taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, cuba tanya, kenapa si fulan bin si fulan itu berpaling ke arah aku? Maka malaikat bertanya, maka orang tersebut berkata, wahai Allah, aku sangka dalam hati aku, kamu adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Kenapa kamu nak campak aku dalam syurga? Maka disebabkan ada zannya Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf, maka Allah Ta'ala gerakkan malaikat, wahai malaikat, ambil balik orang tersebut, jangan dicampak dia ke dalam nerakaku. Allah menjawab, bila disebut Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hamba-Ku ini telah mengakui bahawa hanya aku saja di akhirat nanti yang berkuasa menghindarkan kekeliruan itu, memberi rahmat kepadanya. Artinya, kita menyatakan kepercayaan kita, minda kita kepada hari akhirat suatu membaca ayat ketiga nanti. Ayat ketiga ini. Maksudnya, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Semua kita rangkumkan di awal dan di akhir. Itu yang disebut Alhamdu fil ula wal akhirah. Sebelum kita pergi ke syurga pun kita dah ucapkan terima kasih kepada Allah. Ini dia panggil advance. Sebelum kita masuk ke padang mahsyar, kita dah ucapkan sebagaimana Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wali walidai walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah aku dan juga dua ibu bapa aku dan juga kepada semua orang beriman ketika hari pembalasan. Hari pembalasan belum berlaku, tapi Nabi Ibrahim telah letakkan doanya pada hari pembalasan, hari kebangkitan. Dia tahu pada hari itu hari yang penuh dengan kelam kabut. Begitu juga kita memuji Allah. Kita tahu hari pembalasan adalah hari yang paling kelam kabut. Tapi kita yakin dengan keadilan Allah. Kita yakin dengan kerahmatan Allah. Kita yakin dengan Allah Maha Pemurah, Pemaaf dan sebagainya. Nescaya bila kita yakin macam itu, Allah Ta'ala akan jaga kita, kawal kita, lindungi kita. Sampai ayat yang berikutnya, apabila sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Disampailah di sini Allah Ta'ala kata, inilah pembahagian di antara aku dan hamba-Ku. Wali abdi masal, wa hadza baini wa baina abdi, wali abdi masal. Ini di antara aku dan hamba-Ku. Apa yang hamba-Ku minta, itu yang akan aku berikan. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Kita tanya soalan, kenapa kita diminta sembah Allah? Supaya wa iyyaka nasta'in, supaya kita minta tolong dengan Allah. Itu pasal dari sudut bahasa tuan-tuan, kita gunakan iyyaka 2 kali. Boleh saja kita sebut iyyaka na'budu wa nasta'inu, boleh. Bahasa Arab betul. Buang iyyaka yang kedua. Tapi kalau disebut iyyaka na'budu wa nasta'in, bermakna mungkin ada masa kita sembah Allah, kita minta tolong dengan orang lain. Ataupun mungkin kita minta tolong dengan Allah, tapi kita sembah orang lain. Tetapi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, maksudnya kita tak ada laluan lain. Kecuali hanya dengan Allah kita sembah, dengan Allah kita minta tolong. Kenapa minta tolong dengan Allah? Supaya permudahkan kita nak beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, perelokkanlah ibadatku. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna
ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya dapat aku menyebutmu, supaya dapat aku berabdikan diri pada kamu, supaya dapat aku menyembah kamu. Maka Allah akan berkata, sebenarnya hamba-Ku ini telah menunaikan tanggungjawabnya, iaitu mempercayai segala rezeki daripadaku, memuja-memujiku, bersyukur kepadaku, mengakui rahmatku di dunia dan di akhirat, dan pula tidak syirik padaku dan penyembahannya, dan tidak minta tolong dengan orang lain. Maka sampailah masa aku akan menunaikan tanggungjawabnya. Maka di sinilah Allah Ta'ala bagikan antara aku dan apa yang Allah Ta'ala tunaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sesungguhnya segala permintaan itu akan kuperkenankan. Bila mana disebut dalam hadis Abi Hurairah ini, haza wali abdi mas'al. Kehidupan kita di dunia baik di akhirat, apa yang penting sekali tuan-tuan? Ada orang kata umur, ada orang kata duit, ada orang kata pangkat, ada orang kata semuanya itu akan hancur. Yang tidak hancur ialah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kita nak sangat ihdinas siratal mustaqim, dan surah Fatihah itu kalau kita disebut adalah surah yang paling agung. Walaupun kita tidak boleh nak banding-bandingkan ayat Quran. Ayat Quran yang ada 114 surah, 30 juzuk itu semua kata. Tapi kita bukan banding Fatihah dengan surah lain, tapi kita bandingkan kandungan yang ada di dalam Fatihah itu. Di dalamnya ada satu fokus. Apa dia fokusnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan hidayah yang kita dapat Islam yang kita pegang ini. Cuba tuan-tuan kita pejam mata sekejap. Kita tengok di luar sana berapa ramai orang yang tak dapat hidayah. Berapa ramai mereka hidup tidak ada ketentu hala. Pergi ke kiri, ke kanan, belakang, depan. Tak ada arah tuju. Tapi kita ditakdirkan, dilahirkan sebagai seorang Islam. Nabi dan para sahabat perjuangkan Islam supaya kita sampai kepada kita dalam keadaan kita berpegang kepada Islam. Addu alaiha bin nawajis. Peganglah ia dengan gigi gerham. Tengoklah, inilah kita tengok perjuangan-perjuangan Islam yang sampai kepada kita ni. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Bagi orang yang memohon hidayah dari Allah supaya membimbingnya ke suatu jalan yang istiqamah yang kita sebut tadi. Jalan istiqamah ialah jalan yang dilalui oleh para anbiya, minas siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jalan-jalan yang dilalui oleh para nabi. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita SAW. Diikuti dengan para sahabat 4, diikuti dengan para tabi'in, dan diikuti dengan para ulama. Kita mengikut jejak langkah itu. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah, janganlah kita tercicir daripada laluan tersebut. Nescaya kita akan termasuk dalam golongan sama ada Yahudi atau Nasrani. Kita minta jauh daripada situasi itu. Dipohon perlindungan Allah supaya tidak menjadi seperti orang Yahudi. Di dalam ayat ini, dalam surah Fatihah tak disebut orang Yahudi. Dalam tafsir disebut Nasara dan Yahudi. Betul disebut. Tapi konsepnya Allah Ta'ala tak marah kepada batang tubuh. Yahudi baik Nasrani tak marah pada batang tubuh. Dia marah kepada sikap mereka itu. Kalau kita tengok di situ, ghairil maghdub, al-maghdub, isim maf'ul. Isim maf'ul ini maksudnya orang tu dah diberitahu tapi buat jahat juga. Maka dia jadi mangsa, dia cakap dah, jangan kamu buat macam tu. Bagaimana dia menjadi pengikut Nabi Musa? Dia pergi ikut Nabi Musa. Apa dia kata pada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu ke Palestin. Kami nak duduk sini makan enak-enak. Bila kamu menang lawan dengan Bukhta Nasrin di Palestin, maka panggillah kami akan masuk di sana. Padahal Nabi Musa telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Tengok macam tu sekali. Berlaku pada zaman Nabi. Mereka pergi ke Madinah. Mereka berkampung di sana. Bani Nadir. Mereka nak berhajat di hati mereka. Alangkah bagusnya kalau Nabi akhir zaman datang daripada susu cucu cicit mereka, Bani Nadir. Tapi tidak, rupanya datang dari kalangan orang Arab. Last mereka tak mau ikut Nabi SAW atas alasan kerana Nabi orang Arab, kami orang Yahudi. Kalau Nabi akhir zaman itu orang Yahudi, pasti kami akan ikut. Kita tanya dia balik, Nabi Musa orang mana? Nabi Zakaria orang apa? Nabi Harun orang apa? Semuanya daripada kalangan Bani Israel. Kamu tak ikut pun, mereka bunuh lagi nabi-nabi dan sebagainya.
Kita tak mau juga jadi macam orang Nasara. Nasara ni dah sesat, dia tak boleh menggunakan akal. Bagaimana dia mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, Maryam itu Tuhan, Rohul Kudus bergabung tiga menjadi Tuhan. Macam mana? Kita tak boleh terima oleh akal. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga orang Islam yang menjadikan ummatan wasata, umat yang pertengahan ini, iaitu mereka, kalau kita baca dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala sebut Kaf ha ya ain sad zikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Allah Taala cerita Nabi Zakaria dahulu sebelum cerita Maryam. Kerana Nabi Zakaria itu seorang tua, isterinya pula mandul tetapi nak anak. Maka berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah Taala berikan seorang anak bernama Yahya. Ikut logik akal, fikir dua kali logik. Walaupun tua macam mana pun, kalau ada lelaki, ada perempuan, dapat anak. Mari aku nak cerita kepada kamu satu kisah yang lebih ganjil lagi, iaitu kisah bagaimana seorang manusia dilahirkan tanpa ada orang bapa, tanpa ada bapa. Wadhkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha bashar sawiyya. Jadi dalam surah Maryam ni Allah Subhanahu wa taala dia pandai, dia cool down orang Islam supaya orang Islam boleh terima bahawasanya ya, kita akui Allah Taala mampu menciptakan apa saja hatta menjadikan seorang manusia tanpa ada bapa. Kerana Allah Taala mampu menjadi manusia tanpa bapa dan tanpa ibu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Mampu menjadi manusia tanpa ibu, iaitu Hawa, nenek kita, dan mampu menjadi manusia tanpa lelaki seperti iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya permohonan ini menjadi tanggungjawab Allah untuk tunaikan. Kita telah tunaikan tanggungjawab pada Allah, menunaikan puja-puji dan sebagainya. Kita sembah Allah, kita mohon Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang betul, bimbingkan kita, pimpinkan kita. Maka rupa-rupanya permohonan ini menjadi tanggungjawab. Tanggungjawab dalam kurungan. Maksudnya, in tansurullah yansurkum. Saya pernah dengar Tuan Syekh almarhum selalu tafsirkan ayat in tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ada perkataan pasti di situ. Jika kamu tolong Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong kamu. Jadi di sini bila kita dah sembah Allah, pasti Allah Ta'ala akan tunai janjinya. Allah Ta'ala tidak pernah mungkiri janji. Seorang hamba yang ikhlas hatinya, benar pula tingkah lakunya. Inilah yang dikatakan sebagai komunikasi dua hala oleh kita sebagai hamba kepada Allah dan juga Allah hamba. Oleh sebab itulah kalau kita lalui situasi ini, betapa khusyuknya kita dengan menggunakan membaca surah Al-Fatihah tadi. Baik, sebagai penghayatan. Bolehkah kita mendengar jawapan-jawapan ini sewaktu kita membaca Al-Fatihah? Dengar tak tuan-tuan? Dengar tak? Bila kita baca iyyak alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi ar-rahmanir rahim athna alayya abdi Malik yaumiddin majjadani abdi. Kita dengar tak Allah Ta'ala? Sebenarnya kalau kita duduk diam-diam, jauh di sudut hati kita, kita mendengar suara Allah Ta'ala menjawab apa yang kita bacakan tadi. Khususnya dalam solat kita, ikhlaskan hati. Cuba buat 17 kali kita baca Fatihah. Cuba. InsyaAllah Allah Ta'ala akan. Kalau yang pertama tak dengar, teruskan lagi. Dan hadis yang disebut tadi tidak berbohong. Kerana apa yang kita cakap, Allah Ta'ala akan jawab. Apa yang kita cakap, Allah Ta'ala akan jawab. Hadis itu tidak berbohong sama sekali. Yakinlah amalan ini sesungguhnya akan memberi erti dan menyinari rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zanni abdi bi. Saya nak tutupkan dengan ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan apa sangkaan hambaku kepadaku. Apa yang aku sangka kepada Allah, apa yang kita sangka pada Allah, itulah Allah Ta'ala akan lakukan kepada kita. Kalau kita sangka Allah Ta'ala, kalau dalam perawatan Islam, kita sangka Allah Ta'ala tak mampu nak ubat ni, maka tak mampulah. Tapi kalau kita yakin betul-betul, sakit macam mana sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mampu. Nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Insya-Allah Allah Taala akan mampu akan memberikan kepada kita kesembuhan dan sebagainya. Itulah tuan-tuan secara ringkas sebelum saya serah kepada Ustaz Din ke siapa nanti yang akan baca Quran, atau Ustaz Kilah yang akan baca nanti surah Fatihah. Nanti mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat secara ringkaslah. Saya dah banyak kali dah ceramah tentang surah Fatihah, tapi kita boleh tengok surah Fatihah ni boleh 10 kali ceramah pun 10 kali dalam bentuk yang lain. Kerana itulah dia Fatihah, pembuka. Disebut juga Raqyah, disebut juga Kifayah, disebut juga Ummul Quran, disebut juga Ummul Kitab, macam-macam digunakan
kepada Al-Fatihah. Kerana kita tidak boleh pergi kecuali kita membaca Al-Fatihah. Itu pasal ada ulama-ulama mengajar kepada kita bagaimana kita nak buat sesuatu perkara, bukan saja bismillah, bukalah dengan Al-Fatihah. Maka kita baca Al-Fatihah, Fatihah itu masuk dalam hati kita, menjadi mengalir bersama dengan darah-darah kita. Sampai ada Syekh Sanusi, dia kata sila amalkan Al-Fatihah sebanyak 29 kali. Syekh Sanusi rahimahullah, dia ajar kepada kita, bagi sesiapa yang berhadapan dengan banyak masalah, nak selesaikan masalahnya, duduk sekejap di atas tikar sembahyang, bacalah Al-Fatihah sebanyak 29 kali. Itu mengikut kaedah Syekh As-Sanusi rahimahullah. Jadi saya ingat itu sajalah yang dapat saya sampaikan, kongsikan dengan kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan walaupun dalam masa yang singkat ini kita dapat juga sedikit sebanyak berkongsi sedikit ilmu. Nak kata saya pandai tidak, tapi sekadar berkongsi. Dan lepas ini kalau ada soal jawab dan sebagainya, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya ramai boleh menjawab bagi pihak saya. Jadi saya serah balik kepada MC kita Syekh Azizan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bimuradik. Serah sama ada Ustaz Ki atau Ustaz Din untuk baca Quran. Silakan Syekh Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Manawi atas perkongsian tafsir surah Al-Fatihah sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi. Ustaz Manawi minta tutup share screen, Ustaz. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa lagi, okey, agenda seterusnya ialah kita nak mendengar bacaan surah Al-Fatihah, ya, daripada Ustaz Din. Dengan segala hormatnya saya menjemput Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, Qori, mantan Qori wilayah ke masih Qori lagi kan, wilayah, untuk meneruskan majlis. Jadi minta Ustaz untuk unmute speaker. Dia butang unmute. Okey. Baik. Alhamdulillah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Azizan, Fadil Tuan Guru Ustaz Dr. Haji Maknawi, rakan-rakan dalam perawatan Darul Waqi yang saya hormati sekalian, seterusnya peserta yang dikasihi. Baik, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu ini untuk sama-sama kita membaca suratul Fatihah, iaitu bacaan dengan 7 wakaf, ya. 7 wakaf iaitu bacaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Itulah bacaan suratul Fatihah dengan 7 wakaf, ya. Kita wakaf pada setiap ayat, bermula daripada basmalah sampai kepada ayat yang terakhir, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, sampai ke akhir ayat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainuddin atas bacaan sebentar tadi.
Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah dalam program kita akan ada program dengan Ustaz Din, Ustaz Zainuddin, untuk membetulkan balik pembacaan surah Fatihah. Di mana surah Fatihah ni penting dia tuan-tuan, pasal apa? Dia merupakan rukun dalam solat. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz kembali Ustaz Syubki Hussein untuk terangkan balik apa program yang ada dan macam mana peraturannya. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz Subki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Ustaz Syekh Azizan boleh terang kot kaedah tu. Apa ni cara-cara Saya terang? Boleh ke Ustaz Azizan terangkan? Okey. Senang sikit nak faham tu. Saya terang Okey, kejap Dari saya masalah teknikal sikit kat sini. Okey, baik. Okey, tuan-tuan perempuan, alamak saya tak boleh sharing lah kat sini. Sekejap saya tak boleh nak minimize. Okey. Ustaz Nawi, okey, Ustaz Nawi start sharing. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Kita program kita ialah kita akan melaksanakan kursus tafsir Al-Quran juzuk 30 bermula daripada surah An-Nas sehingga surah Duha. Maka objektif kursus kita kali ini ialah untuk kita mengetahui kaedah membaca surah dengan yang betul, menguasai terjemahan setiap surah dan juga meningkatkan penghayatan melalui huraian setiap surah dalam ayat dalam surah tersebut. Jadi kita juga memberi peluang untuk beramal berdasarkan pengajaran dari surah yang dipelajari. Oleh itu tuan-tuan, kita akan adakan kuliah ini, kita akan melalui 2 sesi. Satu di dalam FB, di mana ada sebahagian tuan-tuan dah join FB FB page Pusat Perawatan Darul Waqi. Okey, dan kita juga akan melalui Zoom. Okey. Cumanya siaran dalam FB ini tuan-tuan tidak ada interaksi lah. Maksudnya tuan-tuan akan message dalam komen. Okey, tapi di Zoom tuan-tuan akan dapat interaksi. Maksudnya nanti kita boleh, tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanyakan. Okey. Jadi itu. Jadi kita untuk yang ini, okey, kuliah adalah percuma. Okey, tiada bayaran untuk kuliah. Bezanya untuk mereka yang menyumbang, okey, so kita buka tabung infak. Tapi bagi menghargai sahabat-sahabat kita yang menyumbang lebih daripada RM300 ke atas, maka kita akan adakan satu kumpulan FB khas. Okey. Di mana dalam kumpulan FB khas tu, tuan-tuan boleh dengar balik kuliah tu. Maksudnya ialah malam-malam pukul 9 malam ke 10 malam mungkin kita masih lagi sibuk, tuan-tuan boleh tengok balik nanti. Besok pagi boleh ulang balik, lusa boleh ulang balik. Okey. Yang kedua ialah tuan-tuan yang menyertai infak lebih RM300 ini, okey, tuan-tuan akan dapat satu kelas khas talaqi musyafahah bersama dengan Ustaz Zainuddin. Okey, dan kita akan agihkan kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk betulkan balik surah Fatihah. Okey, setelah tuan-tuan yang telah berjaya betulkan surah Fatihah mengikut kehendak-kehendaknya, maka Ustaz Zainuddin akan memberikan sijil dan sanad surah Al-Fatihah. Okey, itu yang kedua. Okey. Juga akan ada satu bengkel tajwid. Okey, bengkel tajwid untuk tuan-tuan yang menyumbang. Ini sebagai perhargaan. Okey. Jadi tidak ada paksaan. Okey, jadi untuk tuan-tuan yang berminat untuk menyertai program ini, maksudnya program yang tambahan dan infak, tuan-tuan boleh berhubung dengan Ustaz Syuki. Okey. Ustaz Syuki ataupun Ustaz Zainuddin ataupun Ustaz Manawi sendirilah. Okey, tapi lebih senang berurusan dengan Ustaz Syuki. Okey. Jadi kalau kata-kata tuan-tuan nak menyumbang tapi tidak mahu letakkan harga pun boleh, kita terima juga. Okey, jadi dan tuan-tuan,
kita kuliah tafsir ini berdasarkan buku tafsir juzuk 30. Okey, buku tafsir juzuk 30 ni tuan-tuan boleh dapatkan juga daripada Ustaz Syuki. Okey, kita akan post siapa buat pembayaran dan kita akan postkan kepada tuan-tuan. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan kah? Kalau ada apa-apa soalan boleh buka mic, kita boleh berinteraksi. Okey, jelas ya? Okey. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, apa ni kalau misalnya kelas talaqi, Ya, berapa lama ia akan dijalankan? okey. Berapa bulan? Untuk surah Fatihah. Untuk semua surah. Okey. Surah 30 lah, juz 30. Akhir juz 30. Ya, nanti yang itu kita akan tentukan dalam kelas kemudian ya. Jadual kita sebab sekarang ni kita tak tahu lagi berapa ramai yang akan sertai. Jadi kalau tak ramai maka lagi cepatlah kelas tu diselesaikan. Tapi kalau kelas tu ramai maka kita kena pecahkan ikut kumpulan lah. Ya. Jadi Maksudnya talaqi bacaan surah Fatihah individu, is it? ya, bengkel tu ramai. Tapi bacaan nanti seorang-seorang dengan mengajar. Kita akan bagi slot lah. Kita bagi slot untuk betulkan. Okey, terima kasih. Syukran. Sama-sama. Terima kasih Puan Zainab daripada Singapura, penyokong kuat kelas kita. Okey, ada soalan seterusnya? Alhamdulillah hari ini kita ada 92 peserta daripada Zoom dan saya tengok tadi di FB Live ada lebih kurang 50 orang 50 orang yang menyertai. Maksudnya malam ni saja dah ada 150 orang. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Okey. Jam telah menunjukkan jam 10 malam. Jadi saya kira kita telah mencapai majlis kita, objektif majlis kita pada malam ni. Okey, jadi ada Ustaz Nawi ada nak tambah apa-apa ke? Atau Ustaz Syuki? Tak ada. Tak ada. Rasanya Ustaz Zizan yang terangkan tadi itu jelaslah berkenaan dengan perjalanan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zizan. Okey, sama-sama. Jadi kalau tak ada apa soalan, saya mungkin minta Ustaz Syuki baca doa kot sebagai penutup majlis kita malam ni. Ustaz Din boleh apa Ustaz Din? Ustaz Din ada Ustaz Din. Ustaz Nabi Sila Ustaz. Ustaz Ki sila insya-Allah. Ustaz Din ada. Insya-Allah kita aminkan sama-sama, marilah. Ada Ustaz Ki. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
اللهم اكشف عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz Luki. Maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ni. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.